Kedah tu maksud dia Sumber benda material lah. Suatu material yang bila dipanaskan dia akan mengeluarkan api dan bercahaya. Maknanya besi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episod seterusnya di podcast Demi Melayu. So kali ni kita bawa panel kita yang lebih orang nak cakap, mungkin orang tak berapa nak kenal di depan tabir, tapi belakang tabir adalah salah satu orang yang sangat penting untuk sejarah di tanah Melayu ni. So kita welcome atau kita ucapkan selamat datang kepada Prof Mokhtar Saidin. So kali ni kita nak bincang tentang salah satu tamadun yang paling kita kata tua lah dekat tanah Melayu ni, tamadun Kedah tua. Tapi Prof Mokhtar dia specialise on Sungai Batu, betul tak? Dari segi arkeologi memang Prof Mokhtar lah adalah orang yang bertanggungjawab untuk menemukan bukti-bukti arkeologi seperti relau dan sebagainya di Sungai Batu ni. Okay Prof, first question kita nak tanya, apakah sebenarnya signifikan lah tamadun dekat Sungai Batu ni dekat kita punya sejarah tanah Melayu ni? Okey, pertama terima kasih atas jemputan untuk saya kongsikan maklumat tentang tapak Sungai Batu. Mungkin sedikit sejarah dulu. 2007 saya diminta untuk melengkapkan data Kedah tua, gambar bujang lah pada ketika itu. Jadi bagaimana saya nak melengkapkan? Saya menggunakan pendekatan geologi untuk membina balik alam kuno ataupun paleo alam seawal yang mungkin. Jadi dari dapatan itu saya set tahun 1 Masihi di mana paras laut berada. Kerana paras laut lah yang menentukan perdagangan awal yang akan membolehkan keseluruhan Kedah tua ini digunakan ke tidak. Jadi dapatan daripada kaedah sains ini kita dapati sekurang-kurangnya pada tahun 1 Masihi laut adalah 8 km ke dalam daripada kedudukan sekarang di Tanjung Dawai. Maknanya semua tapak jumpaan yang pernah dijumpai sebelum kami masuk adalah di bawah laut lagi sebelum tahun 1 Masihi. Tak diguna lagi lah. Kan? Jadi nak pergi ke tapak yang lebih awal adalah di sini, Sungai Batu. Jadi itu menemukan Sungai Batu. Jadi kajian arkeologi saintifik yang kita buat di Sungai Batu, ekskavasinya daripada 2009 sampai saya pencin 2021. Uish. Jadi kita dah mendedahkan atau kita buka tapak 52 tapak daripada 97 yang saya petakan pada awal 2007 tersebut. Kalau satu tapak tu berapa besar kan? Bergantung kepada saiz bangunan dan sebagainya. Oh, okey. Jadi hasil tempoh tersebut kita dapati Sungai Batu ini satu kawasan industri peleburan besi. Di celah-celahnya dilengkapkan dengan monumen ataupun bangunan pelabuhan. Monumen ataupun? Ada jeti, ada syahbandar, bangunan pengurusan pelabuhan. Dan kita jumpa satu kompleks ibadah lah, beribadah, ya, ritual. Dan besi ini memberikan tarikh yang kita dapat sehingga 2021 ialah yang paling awal ialah 788 sebelum Masihi. 788 sebelum Masihi. Maknanya abad kurun ke-8 sebelum Masihi. Kalau kita nak bagi kefahaman ke orang sana, 2800 tahun dulu. Okey. Adakah itu sebelum kelahiran Nabi Isa? Ya. Okey. Sebelum Masihi itu maknanya sebelum kosong lah atau sebelum 1. Sebelum Nabi Isa lahir. Okey. Jadi maknanya 2800 tahun sebelum Nabi Isa lahir, orang Kedah tua sudah boleh melebur besi yang memerlukan suhu yang sangat tinggi. Maknanya teknologi hebat. So orang ramai maybe tak tahu Prof, yang kalau sesuatu tamadun tu boleh meleburkan besi, maksudnya ia adalah sebuah tamadun yang sangat maju. Ya, betul. Okey. Ya. High tech lah people yang kerana boleh melebur besi. Kemudian kita jumpa monumen. Jadi dia sebuah berfungsi Sungai Batu sebagai tempat lebur besi, dan kemudiannya kita dapatkan daripada perkataan-perkataan yang digunakan oleh orang luar untuk memanggil Kedah tua pada ketika itu. Nama lain untuk nama ikut tempatan. Okey. Contohnya dalam bahasa Sanskrit, Kedah tua dipanggil dengan perkataan Kataha.
Bila kita periksa makna kata ha ialah mangkuk besi. Jadi mangkuk besi ni bila kita pergi detail lagi apa definisi sebenarnya ialah sumber besi dunia. Okey. Kemudian India, khasnya India Selatan memanggil kita kataram, kadaram. Itu maknanya biji hitam, biji besi. Arab memanggil kalah, besi, biji besi. Jadi rupanya negara luar mengenali kita bukan satu tamadun yang dikenali sebagai tamadun Kedah Tua, tapi dengan perkataan mereka. Yang tadilah kataha semula. Kataha, kataram dan sebagainya. Jadi ini satu jumpaan Sungai Batu mengesahkan panggilan-panggilan tersebut. So ini memberikan impak kepada dunia, bukan saja negara dan Asia Tenggara, bahawa kita bertamadun sejak abad ke-8 sebelum Masihi lagi. Sangat awal. Dan bertamadun ini maksudnya untuk lebur besi dan dia kemudian dieksport keluar, mesti ada kerajaan kan. Jadi sudah ada satu sistem kerajaan di abad ke-8. Organisasi tu adalah. So adakah memang masa tu nama Kedah tu wujud ke ataupun baru sekarang ni baru dia ada? Okey, yang itu saya tak jumpa sendiri. Yang itu jumpaan daripada rakan Prof. Salihah yang boleh kepakarannya dalam bidang bahasa. Jadi dia boleh mentelaah kitab-kitab Arab klasik yang telah menemui perkataan Kedah cukup awal, lebih daripada 1000 tahun sebelum Masihi. Okey. Yang maksudnya sumber yang bila dipanaskan dia akan berikan cahaya api. Maknanya boleh melebur. Kedah tu maksud dia sumber benda material lah. Suatu material yang bila dipanaskan dia akan mengeluarkan api dan bercahaya. Maknanya besi lah. Okey. Itu satu. Dan yang kedua dia Prof. Salihah menjumpai perkataan kalah yang banyak dalam rekod Mat Saleh ataupun rekod Barat mengatakan Kedah dipanggil dengan kalah. Kalah. Yang saya jumpa dalam rekod British dan rekod Barat. Tetapi dalam rekod Arab, kalah maksudnya tempat melakukan peleburan besi. Ini Prof. Salihah yang temui. Jadi maknanya dua-dua ni adalah perkataan Arab dalam kitab Arab, ini dalam kitab Arab yang menunjukkan kehebatan Kedah Tua sebagai tempat melebur besi, tempat banyaknya besi, tempat berlangsungnya peleburan besi. So adakah masa tu Kedah tu adalah salah satu macam kita nak panggil pengilang lah besi untuk dunia? Kita boleh cakap macam tu lah. Ya. Kerana dalam kitab yang telah diterjemahkan kepada Barat, kitab ditulis oleh Al-Kindi dan Al-Biruni, saintis Islam, mengatakan besi terbaik di dunia datang salah satunya daripada kalah. Dah ada rekod British. Itu yang saya jumpa dekat awal. Yang dah diterjemah pada Inggeris, saya boleh tahu awal. Tu maksudnya daripada manuskrip dulu. Dan masalahnya Prof, bila kita cakap macam ni, tak ramai orang yang akan percaya pasal benda ni. Betul tak? Ya, kerana satu ialah kita telah lama dengan bukti candi di Lembah Bujang. Jadi tidak ada bukti saintifik lain. Betul. Kan? Jadi orang duk percaya dalam kepala dia candi Hindu-Buddha. Kedah Tua candi, Kedah Tua candi. Jadi tak nampak bahawa kita industri. Kan? Industri Industri base ni menghasilkan jongkong dan mengeksport jongkong. Itu di peringkat negara. Di peringkat rantau Asia Tenggara, jumpaan sebelum ini pun memang tidak sampai ke tarikh itu. Betul. Borobudur abad ke-10, ke-11, Angkor Wat abad ke-8, abad ke-9, 10, 11. Jadi telah lama dalam dunia yang sedemikian. Jadi semua dapatan baru mestinya ada persoalan. Betul. Dan akan mengambil tempoh. Cuma gerakan kita untuk membetulkan ini supaya mempercepatkan kefahaman ialah terus-menerus seperti media, seperti penerbitan, seperti adanya galeri baru yang menterjemahkan ini dengan betul. Betul. Tidak lagi lambat lagi dengan data lama.
Betul Prof. Lepas tu lagi satu Prof, kalau mengikut kepada tamadun Kedah Tua tu kan, macam mana agaknya orang-orang masa kat Kedah Tua tu? Dia punya lifestyle dia ke? Okey, yang kita jumpa adalah hanya kawasan yang berfungsi sebagai tempat peleburan dan ada berlaku perdagangan. Kita tak jumpa bukti direct tentang manusia berkenaan. Betul. Okay. Tetapi daripada relau, saiz relau yang tinggi 4 kaki, 5 kaki adalah saiz kita, orang kita. Kerana kalau orang tu lagi tinggi, dia memerlukan relau yang lebih tinggi. Seperti yang jumpai di Afrika, di India dan lain-lain. Jadi ini menggambarkan bangsa kita. Itu contoh. Maknanya bukan directly lah, kan? Indirect kita dapat katakan yang itu. Kemudian taburan besi yang Allah turunkan di bumi Jerai, di bumi Kedah Tua ni sangat unik, sangat banyak. Okey. Tak berlaku di tempat lain. Okey. Dan rekod geologi yang kita lihat ialah pada 250 juta tahun dulu, bila magma panas bumi naik, itu proses yang satu negara merasainya, menghasilkan banjaran bintang, banjaran tidu angsa. Tetapi apa yang kita panggil suntikan lewat pada 200 juta ke 210 juta tahun dulu, ini berlaku dengan jelas di bumi Kedah Tua yang membawa biji besi, antara mineral penting. Jadi maknanya untuk pengetahuan kita semua, bumi Kedah Tua ni dah set oleh Allah untuk berlangsungnya peleburan besi. Sumber besinya cukup banyak. Sumber tanah liat, nak buat relau mesti daripada tanah liat, melimpah ruah. Dan yang paling penting kayu bakar. Apa cakul atau arang yang nak digunakan. Jadi di Kedah Tua diwujudkan pokok bakau yang sangat luas di sepanjang Sungai Merbuk, dan bakau minyak membantu menaikkan suhu api melebihi 1000 darjah Celsius yang diperlukan dalam peleburan besi. Nampak? Allah set. Kalau salah satu ni tak ada, tak jalan. Betul. Kan? Jadi Allah dah bagi Puncak Jerai sebagai penanda perjalanan. Allah bagi Sungai Merbuk dengan muara kapal boleh berlabuh. Dan sepanjang Sungai Merbuk pokok bakau. Keliling Gunung Jerai dengan bahan mentah biji besi. Tanah liat sepanjang dataran. Dah cukup semua. Set. Kerana itu berlangsungnya tamadun Kedah Tua di Sungai Batu. Macam mana agaknya orang-orang dulu boleh macam berfikirlah kan, okay, we have all these sources dan kita boleh buat benda tu. Okay. Dari segi knowledge transfer, biasanya kalau di peringkat tamadun-tamadun yang lebih awal di Mesopotamia contoh, memang kita melalui pengalaman lah. Tetapi oleh kerana tamadun lebih awal dah ada, Mesopotamia, Iran, Iraq 8,000, Mesir 5,000, Indus 5,000, China 5,000. Kita tengah-tengah, antara timur dan barat kan. Jadi mereka ini dah memulakan industri logam. Kan? Jadi mereka berdagang ini membawa juga ilmu. Macam kita menerima ilmu komputer, bukan asasnya kita kan. Kita belajar dari luar, kemudian kita menguasai kemudian. Inilah yang berlaku dalam perdagangan awal itu, knowledge transfer yang berlangsung kepada masyarakat Kedah Tua. Akhirnya masyarakat Kedah Tua boleh kuasai ini. Sekiranya kita belajar daripada orang lah ilmu ini, okey. Tapi ikut logiknya lah dari segi apa yang ada sebelum. Tapi yang paling orang kata a good opportunity adalah semua resources tu kita ada kat tempat kita. Dan the best iron tu kita ada. So kita ada dengar juga Prof yang salah satu pedang yang ada pada Nabi dulu ditempah di Kedah Tua, tapi bukan directly Nabi tempah lah, mungkin diberi ke something like that. Itulah yang keluarnya daripada Prof Solihah punya kajian, dengan perkataan kalai, kalah, kedah, semuanya berkait dengan besi.
Dan kita tahu pedang Nabi dipanggil Qala'i kan. Qala'i. Jadi automatik lah. Oh, dari situ pun kita dah. Dah tahu. So memang betul lah macam tu. Sebab mengikut apa yang dicatatkan dalam kitab ialah pedang yang dibuat daripada besi kalah boleh memecahkan, mematahkan pedang yang dibuat daripada besi lain. Menanglah kita. Menanglah orang yang menggunakan besi kalah lah. Itu keistimewaannya dari segi fizikal besi. Tapi dari segi komposisi sains memang besi kita sangat berkualiti. Okay. Adakah besi-besi yang sekarang ni boleh kita macam samakan value dia dengan yang dulu ke macam ni? Besi dia bergantung pada komposisi dia. Kemudian sebab dia kekuatan kan. Kekuatan. Jadi zaman dulu menggunakan besi kita memang dah terkenal dan banyak di sini dan ekspor, dan zaman peperangan pula pada ketika itu, jadi memang sangat diperlukan. So besi sekarang digunakan untuk fungsi apa? Kerana itu terhasil keluli yang dimodified, diubah suai industri yang lain-lain. So bergantung pada fungsi dan juga zaman tu lah. Untuk kita lihat. Okey, faham. So kalau nak dikatakan Sungai Batu tu dia punya tamadun adalah salah satu pengeluar besi terbaik di dunia lah macam tu kan. Dan semua orang, bukan semua orang lah, maksudnya kerajaan-kerajaan dia ada juga proses membeli dekat Kedah Tua ni lah. So ada tak bukti-bukti macam tu Prof? Bukti mata wang, kalau kita sebut bisnes, mata wang lah, jual beli kan, kita tak jumpa. Tetapi salah satu rekod yang boleh saya ketengahkan, rekod pada abad ke-7 masih I Ching ni, pengembara Cina. Dia belajar Hindu-Buddha di India. Jadi dia dalam rekod perjalanan tu dia tulis sebelum dia ke India dia kena stop di Chiah Cha, Kedah lah. Dia kena stop di sini 3 bulan. Sementara tunggu angin timur untuk bawa dia pergi India. Dia kata sebelum dia bergerak, dia ambil ketul-ketul besi Kedah Tua bersaiz 3 ke 5 jari. Saiz gitulah lebih kurang saiz tu. Jokong lah maknanya. Dia ambil ketul ni dan dalam perjalanan dia ke India, dia singgah di Nicobar Island, Pulau Nicobar. Okey. Setiap ketul besi ni dia dapat kadar tukaran 5 ke 10 biji kelapa. Kira hebat tu. Sebab Nicobar Island sampai sekarang tak ada kemajuan kan. Itu cakap abad ke-7 masih. Mereka dah tahu kepentingan besi. Jadi itu ada rekod lah, kadar pertukaran abad ke-7 masih. Itu adalah salah satu bukti itulah. Okey. So ada tak apa-apa lagi macam info pasal Kedah Tua yang mungkin orang tak pernah dengar? Okey, jadi bila penemuan Sungai Batu ini dengan 788 sebelum Masehi, dia menunjukkan ini asal usul kepada kerajaan Kedah yang ada sekarang. Okay. Kalau kita lihat dalam rekod yang paling dekat tertulis dalam hikayat Raja-Raja Kedah, okay, Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Kedah ke-22, 1804 sehingga awal abad ke-19 lah. Dalam rekod kitab ini, dia mengawal ekonomi Kedah, Sultan, istana. Dan ekspor pertama dia mencatatkan 5 ekspor utama Kedah pada ketika itu. Pertama ialah gajah. 40 ekor setahun. Gajah banyak kat Kedah? Okey. Maknanya Kedah Gunung Jerai tu banyak gajah. Bayang gajah. Dia hadkan 40 ekor je. Maknanya kalau dia nak ekspor 4,000 pun boleh. Kan? Dia hadkan 40 ekor. Yang kedua ialah besi. Besi masa Sultan Ahmad Tajuddin 1804 diekspor dalam bentuk dijadikan produk peluru, dijadikan produk kuali, dijadikan produk paku. Apa? Paku. Paku. Oh, okey. You bayang 1804 dah ada kilang peluru, kilang paku dan kilang kuali. Kuali. Ya, kuali di Kedah dan menjadi bahan ekspor penting dari Kedah. Dibuat daripada besi Kedah.
Nampak hubungannya. Dan sampai sekarang kerajaan di Kedah masih mengeksport besi daripada Kedah tu. Melimpah ruahnya bahan mentah ini. Tak habis-habis lah. Tak habis-habis. Sampai sekarang. Kan Kedah tu salah satu tamadun yang sangat hebat. So macam mana tamadun ni boleh collapse? Dari segi kejatuhan tamadun, Kedah Tua nampak yang Sungai Batu pada kurun ke-8 sebelum Masihi berterusan sampai abad ke-13. Abad ke-13 masih dah mula menurun. Okay. So salah satunya ialah kawasan itu dah jauh daripada laut. Sekejap Prof, kalau abad ke-13 maksudnya sebelum Melaka lah, betul? Melaka 11 something. 15-11 sebelum 3. Sebelum. Tapi sebelumnya itu sebelum. Jadi oleh kerana laut dah makin jauh, maka sungai yang memperanan di Sungai Batu sudah cetek. Jadi mereka perlu pindah. Jadi pindah inilah pergi ke tapak-tapak yang kita lihat yang ada sekarang selain daripada Sungai Batu, Pangkalan Bujang dan lain-lain. Bukan sebab diserang kepada mana-mana itu lah. Satu. Itu berlangsung kalau rekod Chola menyerang Kedah abad ke-11. Itu. Jadi banyak faktor lah yang main peranan ikut masa. So salah satunya adalah pertukaran apa nak cakap, geologi. Itu main. Itu main. Kerana bila sungai cetek, macam mana dia nak pergi ke Sungai Batu? Kan? Jadi oleh kerana laut makin ke arah pelabuhan sekarang, tu tak boleh digunakan tak lagi. boleh. Perdagangan pun tak ada. Okey, faham. Itu adalah faktor dia yang terbesar lah. Selain daripada diserang oleh bangsa-bangsa lain. Okey, macam tu. So, Prof, sebagai untuk wrap up, apa Prof nak cakap dekat generasi kat luar sana, especially orang-orang muda yang dia kata, aku tak percaya lah. Macam mana orang Melayu boleh ada tamadun sehebat ni, macam gitu. Okey, satu, di peringkat yang ada sekarang, tak kiralah pada level yang berkuasa ataupun akademik ataupun pelajar atau generasi muda, mesti melihat data ini sebagai satu data intipati bangsa dan agama. Kalau tak ada roh tu, susah kita nak bawa. Jati diri lah orang Jadi maknanya apa juga kuasa yang ada. Contoh, government yang ada mesti membangunkan data yang ada ini sebagai produk. Produk akademik ke, produk pelancongan ke, khususnya lah. Dizahirkan. Dizahir. Kalau kementerian, produk kurikulum. Anak muda pula dijadikan produk lawatan, produk menaikkan semangat dan sebagainya. Untuk masa depan yang lebih okey, lebih baik untuk mereka, baru mereka faham mereka mempunyai sejarah. Bukan sejarah biasa ni sejarah tamadun hebat, sehebat tamadun lain kat dunia tu. Sebab kalau kita lihat kembali kepada agama, Saidina Umar pesan, suatu bangsa yang tak ada sejarah, tak ada masa depan. Suatu kerajaan yang tidak mengiktiraf sejarah, tidak ada masa depannya dalam negara sendiri. Dah berlaku. Cuma ini bukti dah ada, cukup baik untuk kita ketengahkan, kita jaga, kita bangunkan supaya ianya menjadi betul-betul produk dalam banyak bidang selain pelancongan. Mungkin budak-budak universiti kat luar sana pun diorang kenalah keep on going untuk research pasal benda ni lah. So kita tak nak lah, you just stop there and then Prof Mokhtar dah buat dah benda ni sekali, terkubur je macam tu. So kita tak nak lah macam tu. Okay guys, so terima kasih banyak Prof datang kepada podcast kita pada hari ni. So guys, jangan lupa untuk tengok episod yang akan datang untuk topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.